Kita semua ni ada kaiban yang Allah tutup. Jadi tak usah cerita. Katalah saya yang ambil klip tu saya siarkan. Baik. Habis saya berdosa. Of course lah. Jadi untuk apa nak diangkat sedangkan benda tu tidak dipertikai? Sebelum dia jadi satu klip video dah sepatutnya ditiadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam 7.30 malam di TV9. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan info yang penting bermanfaat. Dan hari ini saya bersama dengan Ustaz Harry. Assalamualaikum. Khabar sihat? Baik Ustaz, alhamdulillah. Cantik kasut Ustaz. Kasut ni cantik Ustaz. Kasut ni lain macam Ustaz. Kan? Terbaik ni Ustaz kasut ni Ustaz. Ustaz telah mencabar saya lah Ustaz. Kan? Orang akan tengok kasut Ustaz bukan kasut saya. Taklah saja gurau-gurau Ustaz. Kan? Ustaz dalam kehidupan ni Ustaz kan? Apa cerita bang? Bukan, saya nak tanya Ustaz lah. Dalam kehidupan kita ni, kita harus banyak buat benda yang baik Ustaz kan? Dengan cara yang kita tidak mempersendakan perkara-perkara lain. Macam tu, apa pandangan Ustaz? Bila kita nak susun kehidupan kita bang, kita kena avoid seboleh mungkin. Maknanya kita kena elak seboleh mungkin untuk kita sengaja buat benda-benda yang pertama tak elok, yang kedua boleh merosakkan kita. Nampak tak? Jadi itu memang kena letak dalam prinsip kehidupan kita. Artinya senang bahasa mudah kita kata, kita kena sentiasa cuba untuk buat baik. Tapi kadang-kadang Ustaz, bila kita buat baik zaman sosial media, kadang-kadang kita buat baik, benda-benda baik orang tak tengok Ustaz. Tak viral Ustaz. Orang nak tengok benda-benda yang hurah-hurah kan. Benda tu nampak buruk. Yalah. Tapi kadang-kadang orang bangga dengan benda tu. Boleh ke Ustaz macam tu? Kalau ikut tak boleh lah. Memang bukan kalau ikut. Ustaz ni semua tak boleh. Memang tak boleh bang. Benda-benda buruk ni kalau kita nak jadikan bahan atau konten kita untuk kita nak tarik perhatian orang, matlamatnya apa? Adakah sekadar perhatian? Sebab kita dalam agama bang, dia kena kira apa kesan dia, apa konsekuensi, apa matlamat akhir daripada perbuatan kita. Kita tidak boleh hanya sekadar buat lepas tu okey sudah. Ustaz tadi saya tegur pasal kasut Ustaz. Ini saya rasa perkara buruk yang Ustaz buat ni. Dia sebut kasut saja. Okey, sorry. Okey, tak ada. Kita bilang Ustaz. Ini terjadi pada sahabat saya Ustaz. Dan saya kenal sahabat saya ni. Dan apa yang berlaku yang menjadi viral baru-baru ni Ustaz tentang satu temu ramah dia. Dan saya rasa dia tak sengaja Ustaz terlalu gairah mengeluarkan kata-kata yang begitu akhirnya mengundang satu kontroversi yang besar dan akhirnya banyak orang memperkatakan dia bangga dengan kejadian buruk yang dibuat. Hadis Nabi SAW beritahu Allah tutup, tapi ada orang dia sengaja menceritakan. Sebab itu dalam hadis ini Nabi beritahu malam Allah dia buat perkara itu, kemudian Allah tutup, kemudian siangnya dia bercerita pada orang, oh semalam aku buat begini. Ini hadis Imam Bukhari. Artinya apa? Agama mengajarkan kita satu perkara ialah kita kena sentiasa sedar bang. Whatever kita buat, yang kita dah lakukan itu sama ada sengaja ke ataupun yang bukan kita niatkan tadi dan orang tak tahu. So itu menunjukkan Allah tutup. So sebab itu dia tidak timbul sebenarnya perkara ini untuk diangkat balik. Hatta kalau dalam keadaan tak sengaja pun bang. Sebab itu perkara yang saya nak angkat ialah manusia kena tahu bahawa keadaan kita dalam, saya bukan cerita sahabat abang tadi kan yang dah viral. Bukan. Kita semua ni kita semua ni ada kaiban yang Allah tutup. Jadi tak usah cerita. Sebab itu hatta dalam suami isteri pun bang, kalau suami tidak tahu apa-apa tentang perbuatan masa lalu isteri, tidak perlu isteri menceritakan. Tidak perlu hatta atas alasan bahawa untuk melihat kejujuran kepada suami pun. Tapi yang berlaku ni Ustaz, perkara tu dah lama keluar Ustaz. Tetapi baru-baru ni dia tular balik. Jadi adalah mungkin tak tahu hamba Allah manalah yang telah menularkan benda tu Ustaz dan dia jadi kecoh Ustaz. Adakah orang itu mengaibkan kawan saya ni ke macam mana Ustaz? Sedangkan benda tu dah berlaku, dah tak ada apa-apa. Dah tak silap saya 4 bulan, 5 bulan yang lepas. Dan tak ada jadi kecoh pun. Tetapi ada orang ni dia ambil klip yang tu dia keluarkan dalam sosial media dan menjadi kecoh Ustaz. Yang itu memang kita tak nafikan. Sebab itu dalam Islam siapa-siapa saja yang terlibat dalam perkara yang boleh mendatangkan fitnah, kerosakan, semua akan kongsi dosa yang sama. Katalah saya yang ambil klip tu saya siarkan. Baik. Habis saya berdosa. Of course lah. Saya nak mengajar orang. Ini kita kena tengok bang. Ada orang banyak menggunakan alasan mengajar,
memberitahu. Semua konon-kononnya menggunakan tagline yang positif. Hakikatnya, perkara itu tidak dibenarkan dalam agama. Kita kena clear. Kadang-kadang kita menyebut, oh saya nak beritahu orang. Oh saya nak mendedahkan pada orang. Oh saya nak mengajar. Perkara-perkara ini perlu ada neraca timbangan dia. Bukan kita simply, oh ini tujuannya untuk baik. Tak. Dia ada dia punya timbangan dia bang. Mungkin kalau kita kata, oh ini masalah umum. Kerana umum telah tahu dan benda ni berkait dengan umum, kita mesti beritahu secara umum. Dan ada timbangan dia. Tapi kalau benda tu yang bersifat misalnya macam sebut tadi kan, benda tu dah lama pun dah sepatutnya dah ditidur, jangan dibangunkan fitnah tu misalnya. Jadi biarkan saja, sudah orang tu pun mungkin dah bertaubat dan sebagainya. Itu konsep dia. Jadi kita kena tengok pace by pace, bukan kita random saja. Oh ini atas alasan untuk beritahu orang, ini untuk mendedahkan pada orang. Tujuannya apa? Contohnya kalau katakan saya tak dedahkan, nanti perkara itu akan berulang, orang lain akan buat. Jadi bila saya dedahkan supaya orang semua jaga-jaga, jangan kau suka hati. Saya kira tak ada keperluan pun sebenarnya untuk nak mendedahkan dalam konteks itu. Saya mungkin boleh bercerita pada orang tentang apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari ini, dan tanpa perlu saya sebutkan siapa-siapa pun. Dan saya kira orang boleh mudah untuk faham. Hakikatnya untuk nak memahamkan orang bukan dengan semestinya kita sebarkan semua keaiban orang lain. Itu bukan dia punya metod ataupun kaedah yang ada dalam Islam. Dan Nabi SAW berapa banyak menceritakan tentang ahli neraka. Nabi SAW berapa banyak menceritakan tentang orang berdosa. Adakah Nabi menyebut seorang demi seorang orang yang berdosa pada zaman baginda? Tidak. Cuma ada sesetengah. Bila Nabi SAW nak menceritakan tentang sesuatu, Rasul menyebutkan tentang seseorang dan sebagainya. Tetapi bukan semua perkara. Sebab itu kita kena ingat, alasan untuk memberitahu ini biasa berlaku juga dalam grup WhatsApp. Minta maaf nak tanya je. Dia punya nak tanya tu menyebabkan fitnah itu timbul daripada semua orang. Daripada orang tak tahu, jadi tahu. Jadi hakikatnya kita bukan nak bertanya tetapi menyebarkan aib. Apa value dia ataupun nilai dia yang kita nak angkat yang perlu masyarakat tahu. Kalau dalam konteks ni orang yang menyebarkan video dan sebagainya, masyarakat tak perlu tahu. Dan benda tu sepatutnya kalau orang tanya saya kata sebenarnya bahkan sebelum dia jadi satu klip video dah sepatutnya ditiadakan. Benda tu scene yang dah pun dipotong pun. Bahkan dia pun tak perlu sebut lagi dah. Sama je, keadaan ni circle yang sama. Kalau kita kata benda ni 4 bulan lepas, untuk apa nak dibawa sekarang? Adakah untuk nak menjatuhkan orang tu? Atau nak memalukan keluarga dia? Scene tu dah tak ada, jadi tak sepatutnya diceritakan. Saya pernah buat benda-benda yang jahil lah satu ketika dulu. Saya risau betul kalau abang cakap saya tu. Yalah, contohlah senang. Kalau saya cerita pasal orang lain susah. Okey, saya ni pernahlah buat jahat itu ini. Lepas tu saya pergi bercerita dengan orang. Dulu saya pernah buat ni, saya pernah buat ni untuk bagi pengajaran pada orang. Boleh tak Ustaz? Boleh. Misalnya kita pergi dekat sekolah mulian, kita nak bagi tahu, kita nak motivate dia orang. Sekarang saya Rosyam Noh, saya berjaya, saya begini begini. Dulu mungkin saya begini. Yes, tu okey bang. Saya kira saya perasanlah artis wanita yang disebut nama tu. Saya rasa semua orang pun tahu beliau dah berhijrah. Dalam keadaan itu dibangkitkan dan tentunya ada orang bunyi suara yang mengecam dan sebagainya. Oh, tengok sekarang bukan main lagi. Dulu nampak tak bang? Dah kita mengundang kepada tu. Inilah yang jadi masalah. Sebab itu yang Nabi suruh tutup. Bukan kita nak mencerita kepada siapa. Dan ini sebenarnya bang, mungkin Allah Ta'ala nak jadikan apa yang viral ni ialah pengajaran untuk semua masyarakat. Kalau tak ambil klip macam tu Ustaz, siapa nak tengok TikTok saya? Saya dapat ramai orang tengok Ustaz. Okey. Saya dapat akaun saya tinggi, orang ramai tengok. Jadi saya bangga Ustaz. Saya dapat duit daripada bayaran tu Ustaz. Betul lah tu. Tapi kalau duit tu haram tak Ustaz? Kalau daripada sumber dengan cara yang tak betul, haram. Untuk apa nak diangkat sedangkan benda tu tidak dipertikai? Faham tak bang? Benda itu tidak ada. Maknanya keaiban kita yang pernah kita lakukan satu ketika dulu, jangan kita buka. Sedangkan Allah melindung keaiban kita. Allah tutup keaiban tadi. Tutup keaiban kita, kenapa kita nak buka? Yes. Menghukum itu bukan kerja kita, kerana itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kongsi kalau kita tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Jumpa lagi esok 7.30 malam di Sembang Viral. Kalau tak puas hati sangat, PM tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap hari. Bye.